Assalamualaikum semua, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Let's get this video rolling. Okay guys, apa khabar korang? Harap korang berada dalam keadaan sihat sejahtera dan semoga segala urusan korang dipermudahkan insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini guys, kita tak buat motor, tapi kita nak bercerita serba sedikit tentang diri saya, iaitu pengalaman saya sendiri. Seperti korang tengok di dalam tajuk pada video kali ini. Dan video ni ramai juga yang tanya pada saya, pernah tak Abang Saiful melalui satu kemalangan yang agak teruk? Sebelum kita bermula pada hari kejadian tersebut, kita akan imbas kembali mengenai diri saya. Saya sebenarnya suka motor sejak daripada kecil. Daripada kecil lagi memang saya dah bermain motor, daripada sekolah rendah hinggalah sekolah menengah, dah bertukang sendiri dan sebagainya. Saya start suka main corner bermula pada 2011, di mana pada ketika itu saya telah memiliki sebuah jentera yang dibagi sebagai Kawasaki Ninja 250. Pada zaman tersebut saya lebih dikenali sebagai Saiful Monster. Kenapa dia panggil Saiful Monster? Sebab oleh kerana saya menyukai produk-produk Monster. Ni cap ni, saya suka produk-produk daripada Monster Energy lah. Cap, baju, wristband, keychain dan macam-macam lagi lah. Termasuklah motosikal saya sendiri, iaitu Kawasaki Ninja 2012. 2011 saya menamakan motosikal itu sebagai Green Monster, okay? Dan stripe-nya pun saya buat macam ala-ala ada Monster kat situ, Monster Energy. Okay, pada ketika itu memang hobi saya memang riding dan saya suka main cornering. Suka sangat main cornering. Daripada saya tak reti bermain corner, sampailah saya belajar sedikit demi sedikit, sampaikan saya ponteng kerja untuk pergi riding. Ni jangan dicontohi guys. Oleh kerana terlalu minat sangat riding, sampailah saya ponteng kerja. Sepatutnya saya kena kerja pada hari tu, gara-gara tengok kawan-kawan semua pergi riding kan, melencong, pergilah riding. Jangan ditiru guys. Selalunya bila saya riding, memang tujuannya memang akan main corner lah. Kita akan melalui Ulu Yam, lepas tu kita lalu Awana dan ke Genting lah. Pada ketika itu Bukit Tinggi tak buka lagi guys. Memang tak buka lagi. Kita selalu main corner dekat, mostly memang dekat Ulu Yam dan juga Awana. Awana ni memang favourite kami lah. Pada ketika itu saya ada satu grup yang dibagi sebagai KSB, Kaki Sagat Bikers. Dan terdiri daripada beberapa orang. Mereka pun suka bermain corner macam kita lah. Memang tujuan kita main corner je. Macam tu lah, main corner sampai ke atas satu satu kita minum, lepas tu makan balik. Macam tu lah. Daripada saya tak tahu langsung main corner ni, sampailah saya boleh lah bermain corner. Kuala Kelawang jarang pergilah sebab dia jauh kan. Tapi kita ada pergi juga Kuala Kelawang. 2012 atau 2013 saya kurang pasti, di mana Bukit Tinggi telah pun dibuka. Tapi saya tak tahulah bahawasanya sebelum ni pun dibuka ke tidak. Tapi saya start pergi tu lebih kurang macam tu lah. Dan kita dah ada spot baru untuk kita main corner, iaitu Bukit Tinggi. Pada ketika itu guys, memang best. Sebab apa best? Sebab tak ramai rider, sikit gila rider. Memang kalau kita main tu, memang kita akan feel selamat lah. Sebab memang tak akan ada kenderaan atau motosikal dari arah bertentangan. Dan saya ni guys, memang kalau saya pergi riding, memang saya akan pakai full protection. Memang saya pentingkan protection lah. Saya akan pakai jacket and lepas tu glove, lepas tu memang padding, memang kasut. Memang saya akan pakai lengkap lah. Sebab kita tahu kita nak main corner kan, risiko tinggi, kalau jatuh memang bahaya. Saya ni pada zaman Ninja 250, saya boleh dikatakan sebagai degil juga. Sebab degil dengan motor lah maksudnya kan. Suka bawa laju, cornering, bawa motor macam orang gila, lebih macam tu lah. Kita buat stoppie, kita wheelie kan, cornering apatah lagi, macam-macam benda kita buat. Degil tu kata, memang degil lah kan. Kalau main corner tu memang tak ingat dunia. Satu geng bila dah KSB tu berkumpul, memang kita orang ni, kita orang punya cara memang kita akan sparring sesama kita sendiri lah. Maksud kita sparring sesama sendiri kita ni. Bagi orang macam tu lah. Memang kita bawa motor macam orang gila, lebih kurang macam tu lah. Memang orang kata tak akan slow lah. Santai itu indah, memang tipu. Santai tu hanya sementara, lepas tu pulas macam orang gila. Lagi-lagi bila nampak corner, memang laju. Kalau boleh seorang-seorang nak ke depan, seorang-seorang nak leading, lebih kurang macam tu lah. Cerita dia mula macam ni guys. 2013 member ni ajak saya pergi Bukit Tinggi, ajak saya ride lah. Pada hari tu mereka ajak tu, saya tak ada excited sangat nak pergi ride. Saya rasa macam okay, riding masa. Selalunya kalau saya nak pergi riding, saya akan excited. Hari tu juga saya rasa macam tak ada mood nak main corner. Okay lah, jom lah, saya pun on jalan. Tapi dalam hati tu memang rasa tak nak pergi, macam tak ada mood lah nak pergi riding kan. Jadi saya tengok keadaan motor pun, aduh, tayar depan dah out, tayar belakang pun dah out. Maksud dah out ni macam dia dah kurang kan. Tayar dah memang patut dah tukar dah tu. Tapi pada ketika itu bajet tak berapa nak ada. Okay balik, okay lah, kita pergi riding. Jadi saya beritahu kat orang, okay kita boleh pergi riding, tapi aku tak nak main corner tau.
Kalau korang nak laju-laju lah nanti, buat relax santai je kat belakang. Kata-kata ini sebenarnya adalah kata-kata yang bohong, menipu dan bahaya. Bila saya dah start kata saya tak nak main corner, saya tak pakai apa-apa protection. Ni peringatan pertama. Kalau korang riding ke tempat-tempat yang agak bahaya, yang agak ekstrim, tak kisahlah korang santai, bantai, laju, make sure korang pakai protection yang lengkap. Saya pada ketika itu tak pakai protection yang lengkap. Saya hanya pakai t-shirt, handsock, yang bahasa rider dia pakai tu. Glove ada, tapi bukan glove racing, glove yang biasa tak silap saya. Sampai Bukit Tinggi, diorang start lah biasa tu. Diorang open throttle, tapi saya beringat, tak apalah korang open lah. Saya buat slow, saya orang belakang sekali, relax santai. Korang dah hilang dah macam pelesit sampai ke atas. Lepas tu saya pun sampailah tiba di atas dengan selamat. Borak ke atas tu kan, ceritalah pasal cornering, ceritalah pasal motor, bla 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 bla. Tiba kita terdengar ada rider jatuh kat bawah. Tak silap saya, pada ketika itu rider tu pakai Kawasaki Z800. Bawa awet, tak silap kalau tak salah dia buat perempuan lah. Dia buat pilihan tapi dia jatuh. Rider duduk, rider dengan pilihan okey, tapi motor out. Terpaksa panggil towing. So dia orang pun panggil towing. Tunggu. Towing datang. Kita pun borak. Dia orang ngeduk orang, kita orang nganggur kita orang lah. Diorang geng Superbike, kita orang geng 250. Sampai tu sampai Kawasaki Z800 tu diorang tengah nak loading lah. Kalau tak silap saya, highlight kot yang datang, diorang tengah loading lah. Tiba member semua cakap, jom kita turun. Jom, dah lama sangat kita kat atas ni, jom kita turun. Jadi kita orang pun bergegas lah nak turun ke bawah kan. So semasa on the way balik ni, saya dah set dalam kepala dah, kalau korang nak laju pun lajulah, tak kisah kan kata. Yang penting saya nak santai sebab saya tak pakai apa-apa protection. Jadi member ni semua laju. Laju. Tinggallah saya, orang yang rider yang ketiga daripada belakang. Belakang saya lagi ada ayat rider, tak salah saya Acap korang kenal lah, Acap Wave tu kan. Dia selalu ada dalam video saya tu. Dia pada ketika itu dia pun slow. Tiba-tiba ada sebuah motosikal, kalau tak silap saya lah, Yamaha RC. Yamaha RC ni dia duduk cucuk saya dari belakang. Cucuk. Kalau ibarat istilah sekarang ni, nganjing lah, orang kata menganjing kan. Potong je lah kan, dah tahu kita slow kan, kita kan laju, kita slow pun potong lah saya pun okey lah dia potong. Semasa dia nak potong tu, dia tarik guys, dia tarik ke tepi saya. So kalau korang berada di situasi saya ni, korang pun tahulah bahawasanya lagi ajak main, lebih kurang macam tu lah istilah budak sekarang kan. Ajak race lah senang kita. Terbakar lah, siapa yang tak terbakar kan. Orang nak slow-slow, awak duk tarik-tarik, kita memang terbakar. Pada ketika itu dia tarik sebelah saya, dia pergi. Saya tanpa segan silu, saya cakap, Mamat ni memang nak kena ni, peduli apa kan. Arsik tak arsik. Sebenarnya untuk track BTIC kita boleh follow dan boleh potong pun untuk Superbike lah, motosikal posisi tinggi. Sebab track BTIC ni dia narrow, dia kecil, short corner dan sebagainya lah. Jadi untuk motosikal besar tu, Superbike tu mungkin agak struggle sikit. Macam 250 ni memang terbaik lah. Jadi bila dia polas tu, saya pun follow. Dia turun gear, saya pun turun gear. Memang rapat guys, memang saya rapat. Throttle motor saya tu, BTIC tu memang saya habis pulas. So, dia corner, saya corner, pulas, dia corner, saya corner. Corner tu sebenarnya taklah tajam sangat, corner tu taklah runcing sangat, taklah tajam sangat. Tapi apabila kita membawa dengan kelajuan yang tinggi, korang kena baring. Melepasi corner tu dengan kelajuan tinggi, korang kena baring. Tapi kalau korang tak laju, korang boleh relax macam tu. Tapi kalau korang laju, nak masuk corner tu memang nak kena baring. Sebab dalam otak saya ni memang saya dah ingat dah mana corner-corner yang best. Hafal sangat jalan di BTIC tu lah. Dia masuk corner kiri, kiri saya follow. Lepas tu balas kanan. Tengah laju ni guys, balas kanan. Dia baring, saya baring kat. Rupa-rupanya saya terlupa satu benda, bahawasanya tayar saya dah out. Pada ketika itu, saya pakai tayar Pirelli Diablo Super Corsa SC V2. Memang tayar-tayar corner. Tapi, bila dia dah botak guys, dia dah tak function dah maksud dia. Okay, ni helmet yang saya pakai. Ni cala-cala ni. Cala-cala kat visor ni kan. Ni. Kira saya pandang macam ni, dia terkena tar dan dia pusing macam ni. Ada macam ni. Jadi, mata saya ni menghala ke tanah, ke jalan lah. Dengan visor hitam macam ni, dunia tu memang rasa gelap je kan. Handlebar tu jatuh, dia berpusing macam tu. Dia dah terpusing macam tu. Lepas tu jari saya ni dia terkeluar tau. Terkeluar macam ni. Terkeluar macam tu. Sebab tu kalau korang beli glove, kalau korang perasan lah, korang beli glove, ada glove yang di sini dan juga di sini cantum. Contoh macam ni kalau korang tengok glove saya ni, Alpinestars GP Pro ni, di bahagian sini dengan ini bercantum guys. Ni dia bercantum. Ni nampak ni.
Dia tak boleh nak asing, nampak? Dia bercantum. Dia kalau nak sekali macam tu. Saya dulu terfikir, kenapa glove ni boleh bercantum macam ni? Apa motif dia mencantumkan glove dua jari? Rupa-rupanya ni lah sebab dia, guys. Bila saya jatuh, jari saya ni dia terkeluar. Kalau glove saya tu cantum, mungkin dia boleh save sikit lah. Tapi ni saya pakai glove biasa, jari saya ni terkeluar sebab dia dah macam tu kan, dan bergeser dengan tar. Saya pun masuk dalam longkang dan motor berpusing-pusing. Pom. Badan saya dah sakit semua. Paling sakit sekali jari saya. Saya cuba bangun. Bila saya cuba bangun, saya rasa macam pitam nak jatuh. Lepas tu member belakang semua turun, berhenti. Jatuh dia kata. Macam tu baru saya tahu bahawasanya saya jatuh. Saya tak sedar saya jatuh tu. Saya bangun tu dah terhuyung hayang tau. Dah begitu lah. Pada ketika itu saya rasa macam kepala saya ni pening, rasa nak pitam, rasa nak jatuh, tapi saya nak bangun. Lepas tu dia orang tangkap saya, dia orang dudukkan saya. Cederaan yang saya alami pada ketika itu, saya rasa macam terseliuh lah. Liuh je ni okey lah kot. Tapi pun pedih. Sini luka banyak lah. Biasalah tak pakai protection kan, semua luka, cala-cala bala lah. Kebetulan motosikal yang towing Z800 tu on the way turun. Dia nampak kita jatuh, saya jatuh, dia pun berhenti. Okay, tak apalah bang, kita naik sekali lah. Truck lain datang, lambat ni, yalah okey lah, naik lah sekali. Saya pun panggil dia naik. Saya pun follow lah Hilux tu, berdua dengan rider Z8 tu. Rider Z8 tu, muka dia sedih lah, motor jatuh kan, tapi dia relax, dia tak sakit. Saya dalam Hilux tu macam ni, pegang tangan ni macam ni sebab pedih, sakit, pedih, perit. Dia hantar saya ke klinik. Saya pun tanyalah dekat doktor tu, macam mana keadaan jari saya? Jari saya ni betul-betul sakit, doktor. Doktor tu kata apa tau? Ini tak ada apa ni, ini terseliuh ni. Ni tak ada apa ni, ni hanya terseliuh je ni. Okey, tak apa ni, ada luka-luka sikit ni, saya jahit lah, dia kata. Saya pun lega lah, dia kata. Okey lah, lega lah. Lepas tu jadi pilihan kepada member duduk belakang, dia belakang motor jadi pilihan. Lepas tu hujan. Luka-luka saya ni kena hujan. Ya Allah, dia punya pedih guys, perit dia. Ui, tak boleh. Biasalah bila luka kena air kan, menitik memang tajamnya. Hujan tajam tu kan, memang pedih gila, tak boleh tahan. Selepas saya dapat report, saya pun ambil MC. Sehari, 2 hari, 3 hari. Tangan tak elok-elok. Saya fikir, ni bukan terseliuh ni, saya kan. Sebab dia berdenyut guys. Macam ni. Saya cakap, okey lah, kita pergi hospital. Bila pergi hospital, kita x-ray, inilah hasil dia guys. Memang terkeluar, tulang sayang ni terkeluar. Kita terpaksa operate. Saya pun pergilah operate. Yang paling mengerikan lagi, dia operate saya hidup-hidup guys. Dia tak pengsankan saya hidup-hidup. Dia potong. Kalau korang nak tahu, tapak tangan dengan tangan belakang ni, bila korang hiris dengan pisau, hiris kat sini dengan sini lebih sakit. Sebab deria rasa kat tangan kita ni lebih tinggi lah berbanding dengan belakang ni. Reseptor rasa kat sini. Bila benda tajam potong, memang menyakitkan. Lepas dah operate, balik rumah, memang mengerang kesakitan. Sakit gila guys. Sehari, 2 hari, seminggu. Sampailah saya MC selama sebulan. Masuk besi. Lepas tu buka balik besi. Bila buka balik besi, saya kena pergi fisio. Bila pergi fisio, buat tak jadi guys, sebab dah terlalu lewat. Dan hasil dia macam ni. Inilah jari saya yang korang selalu nampak saya buat video. Okay, saya tak boleh nak genggam. Memang macam ni Pak, saya tak boleh nak genggam. Ni jari kelingking saya yang kecil ni kan, saya tak boleh genggam macam ni. Dia mati macam tu je. Dia tak boleh nak lurus, dia tak boleh nak bengkok. Lurus tak bengkok. Sebab kat sini tu dah tak rasa dah. So jari saya dia boleh beratkan, tapi tak boleh nak tutup habis. Inilah salah satu nikmat yang Allah tarik pada diri saya. Sedangkan jari ni saja Allah tarik, saya nak bawa motor tu rasa susah. Kesan dihiris ni dengan pisau, dengan pisau bedah tu, mengambil masa yang lama untuk saya sembuh. Bila saya nak grip throttle tu, tak boleh. Jadi saya terpaksa pegang throttle macam ni. Ini contoh throttle lah. Pegang hujung-hujung je naik motor. Lepas tu bila nak break, menggagau. Memang sedih, sesedih-sedihnya tengok motor saya. Kondisi dia tidaklah sedap seperti dulu. Walaupun dah siap, dah repair semua, dah claim insurans, saya pun jual Kawasaki Ninja 250 tersebut. Saya berehat daripada dunia pemotoran selama hampir 2 tahun lebih. Semasa 2 tahun lebih tu saya tak main motor guys. Jiwa dan raga saya memberontak. Sebab kita dah minat motor kan. Bila kita tak main motor tu memang memberontak. Jadi saya tak tenang. Bila pergi kerja tak tenang. Petah lagi cuti. Sebab kita bercuti tu lah baru kita riding. Member-member lain semua riding. Ada yang kata, Pol, bila nak start main motor lagi? Untuk saya hanya mampu mendiamkan diri. Dekat grup mana-mana pun saya diam. Dekat grup WhatsApp sekalipun saya tak bersuara. Saya senyap. Saya hilang dalam dunia pemotoran selama 2 tahun lebih. Ni dah cacat kekal dah ni. Kata doktor, kalau nak repair balik boleh, nak kena operate dalam
macam 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali operate, itu pun belum tentu lagi elok. Jadi saya buat keputusan untuk tak nak operate lagi sebab sakit dia hanya Tuhan yang tahu. Jadi inilah dia hasil dia, kecacatan kekal saya akibat daripada kemalangan tersebut. Walaupun kecil nikmat Allah tarik ni, tapi dia punya penangan dia tu, impact dia tu sangat-sangat besar. Saya tak boleh menggenggam dengan kuat. Bila kita main cornering untuk corner kanan, saya tak kuat nak gayut dekat motor tu. Tak boleh nak pulas throttle dengan betul. Saya tak boleh nak laju sangat sebab bila nak braking tu saya kena berhati-hati. So kat situ ramailah subscriber yang tanya kat Mas Ipul, jadi Mas Ipul macam tu ke? Minta maaf tanya. Bila saya buat video kan, ada banyak yang perasan. Sebab tu kali ni saya buat video untuk menjelaskan jari saya ni. Bagi korang mungkin tak berapa teruk, tapi bagi saya memang agak mendalam lah luka tu, sehingga saya mendapat kecacatan kekal sebegitu. Just nak berpesan-pesan pada korang, seronok-seronok juga, tapi kita kena sentiasa beringat sebelum menaiki motosikal, yang paling penting sekali doa. Okay? Jangan sombong, jangan takabur dengan apa yang kita ada, dan juga jangan rasa kita yang paling hebat di atas jalan raya. Itulah saja yang saya dapat kongsikan mengenai pengalaman saya aksiden. Saya harap insyaAllah ke depan kita lebih berhati-hati, kita sentiasa selamat dalam perjalanan insyaAllah. Stay positive and keep on riding. Kita jumpa korang di dalam video insyaAllah. Bye bye dan Assalamualaikum. See ya.